Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu versus KL City, yang mana Terengganu comeback untuk menyamakan kedudukan 3 sama hasil jaringan dari Omid Jazari, Hakim Hassan dan juga daripada Ivan Mahmud. Manakala gol pasukan KL City dijaringkan oleh Romain Morales, Paulo Josue dan juga Giancarlo Furco. Jadi pada perlawanan ni kalau kita lihat kedua-dua pasukan ada peluang-peluang yang terhidang. Cumanya daripada segi serangan di first half kita boleh nampak yang KL City mendominasi perlawanan dengan mereka punya direct football dan mereka menggunakan combination play yang ada di bahagian hadapan. Cici Kipre, Romain Morales, Paulo Josue dan juga penglibatan daripada Saravandin yang bermain di bahagian kiri. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan untuk perlawanan ini. Untuk ulasan perlawanan ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara yang positif untuk pasukan Terengganu pada perlawanan ini? Perkara positif yang pertama, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Terengganu, mereka sebenarnya telah mendapatkan seorang pemain yang bagus dalam transfer window kali ini, iaitu Nur Hakim Hassan untuk bermain di bahagian kanan. Sebab apa? Sebab kali ini barulah kita nampak the pure winger yang boleh untuk beraksi dalam sistem Tommy Slave, yang mana boleh dikatakan dengan corak permainan Hakim Hassan yang lebih kepada direct dan juga lebih kepada untuk penetrate di kawasan wide area dan juga inverted ke half space. Boleh dikatakan Hakim Hassan mampu untuk melaksanakan perkara tersebut, dan kita boleh nampaklah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Hakim Hassan di kawasan wide area telah banyak untuk create kepada peluang-peluang yang mampu untuk pasukan TFC melakukan jaringan. Banyak gerakan-gerakan dilakukan oleh Nur Hakim Hassan berjaya untuk melakukan crossing ke dalam kotak penalti. Cumanya apa yang boleh diperbaiki oleh Hakim Hassan mungkin dari segi sudut kualiti cross tu sahaja, tetapi in term of gameplay memang dia adalah pemain yang paling sesuai untuk diletakkan di dalam first 11 bagi pasukan Terengganu. Dan kalau kita lihat pula cara gelecekan ataupun cara dribble yang dilakukan oleh Hakim Hassan ketika masuk ke kawasan lebih ke half space dan berhampiran dengan di box, dia adalah player yang sangat berkualiti dan juga sangat confident untuk melakukan beberapa gerakan dan juga acahan sebelum melakukan penyudah. So kita boleh bandingkan antara Sonny Nordeh dan juga Hakim Hassan. Memang nampak Hakim Hassan adalah player yang lebih kepada team play dan lebih berkualiti dalam gerakan serangan. Sebab apa saya kata begitu? Jika dibandingkan dengan Sonny Nordeh lebih kepada individual play, yang mana bermain lebih kepada secara berkeserangan daripada nak link up ataupun daripada cuba untuk melakukan crossing. Sonny Nordeh lebih suka untuk buat kerja berkeserangan, yang kebanyakannya gerakan dari Sonny Nordeh mudah untuk dipatahkan dan hanya merugikan kepada pasukan berbanding dengan corak permainan yang ditampilkan oleh Hakim Hassan. So kalau Sonny Nordeh boleh main macam Hakim Hassan main, mungkin ke bahagian kanan dan kiri pasukan Terengganu akan lebih efektif dalam bahagian menyerang lah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya minat tentang pasukan Terengganu ni, kalau kita lihat di bahagian fullback mereka, iaitu di bahagian kiri Alif Zakaria. Untuk game ni boleh saya katakan Alif Zakaria bermain dengan sangat baik in term of overlap dan juga underlap yang dilakukan oleh Alif Zakaria memang sangat efektif kepada bahagian hadapan daripada segi supporting play. Tetapi daripada segi apa yang boleh Alif Zakaria improve adalah daripada segi dia punya offensive ability ataupun attacking, yang mana kita boleh nampak di bahagian final third pasukan lawan boleh dikatakan Alif Zakaria kekurangan kreativiti dan juga kekurangan confident daripada segi untuk menyudahkan peluang-peluang yang terhidang. Semalam Alif Zakaria dah di set up elok oleh Sonny Nordeh, tetapi sayang percubaan kaki kanannya agak terlalu perlahan dan juga agak terlalu direct. Jadi kalau sekiranya Alif Zakaria boleh memperbaiki daripada segi sudut dia punya offensive ability dan juga daripada segi dia punya finishing ability, kemungkinan Alif Zakaria dah boleh jadi player yang sangat solid di bahagian kiri in term of attacking dan juga in term of defending. So benda tu positif lah untuk pasukan Terengganu. Dan untuk kekurangan, kalau kita lihat sebenarnya pasukan Terengganu semalam untuk first half memang mereka sering diasak dan di-pressure oleh pasukan KL City, dan dalam pada masa yang sama benteng pertahanan pasukan Terengganu boleh dikatakan tidak kurang memahami antara satu sama lain ketika situasi set piece
pieces, yang mana dalam situasi set pieces ataupun corner kick ataupun free kick boleh dikatakan pasukan Terengganu agak sukar untuk bertahan. Dan kalau kita lihat daripada gol-gol yang dijaringkan oleh KL City adalah berpunca daripada situasi set pieces tersebut, dan juga adalah salah satunya berpunca daripada throw in yang dilakukan oleh pasukan KL City, yang mana defend pasukan Terengganu boleh dikatakan in term of communication dan juga in term of untuk keluar dan juga mengambil hantaran-hantaran yang dilakukan dalam area 2 dan sebagainya agak kurang. So benda tu mungkin Terengganu boleh perbaiki lagi. Jadi secara overallnya untuk pasukan Terengganu semalam, mereka memang merasai kehilangan Habib Harun lah, yang untuk membuat satu kerja di bahagian tengah untuk menstabilkan. Dan Domagos Pusik boleh dikatakan in term of defensive ability dia tak ada masalah untuk buat dirty work, tetapi in term of nak progress bola daripada bahagian midfield department ke bahagian attacking department dia agak sukar. Apabila Omid Nazari pun boleh dikatakan daripada segi work rate dia bagus, tetapi daripada segi link up play, combination play boleh dikatakan Omid Nazari tidaklah terlalu bagus untuk membantu bahagian hadapan. Dan untuk Sony Node macam saya cakap tadi, dia kena perbaiki untuk bermain secara team play. Dan untuk Ivan Mahmud, apa yang boleh saya katakan, beliau untuk game ni boleh dikatakan beraksi di bawah below par. Apabila banyak gerakan-gerakan ataupun passing yang dilakukan secara direct terus kepada beliau boleh dikatakan dari segi first touch dia agak kurang, dan dia banyak kehilangan bola ketika sentuhan bola yang pertama. So itulah yang menyebabkan attacking pasukan Terengganu tidak terlalu menjadi ketika first half. Namun begitu di second half boleh dikatakan daripada kebijaksanaan individu dan juga daripada segi kelonggaran pertahanan KL City, Terengganu berjaya bangkit untuk comeback. Dan untuk pasukan KL City pula, apa perkara positif yang saya suka untuk pasukan KL City? Apa yang saya suka untuk pasukan KL City untuk game ni adalah tentang attacking mereka, yang mana gandingan Paulo Josue, Saravanan, lepas tu Romain Morales dan juga Cici Kipri, yang mana empat player ni bermain dengan sangat baik dalam pembentukan serangan di kawasan pasukan Terengganu berhampiran dengan di box, yang mana combination play yang melibatkan kepada empat player ni sangat efektif. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh KL City adalah mereka letakkan Cici Kipri sebagai target man mereka untuk hold up the game. Apabila Cici Kipri dapat bola, sama ada dia akan turn ataupun dia akan set up kepada pemain seperti Paulo Josue untuk melakukan percubaan, ataupun Cici Kipri akan turn untuk melakukan percubaan itu sendiri. Daripada segi fizikal dan juga sizing, pada perlawanan semalam memang kenalah corak permainan KL City yang mensasarkan target man mereka, iaitu Cici Kipri yang sentiasa berada di hadapan untuk menjadi player yang hold the ball dan juga untuk set up the game, dan benda tu memang efektif. Dan gandingan di bahagian tengah kita boleh nampak Paulo Josue banyak untuk membentuk combination play bersama dengan Saravanan dalam pembentukan 1-2. So boleh dikatakan pada perlawanan semalam Paulo Josue bermain lebih deeper di bahagian tengah dan juga berada di berhampiran dengan Cici Kipri untuk menjadi playmaker dan juga connector ataupun orang yang link up untuk membuka bahagian tengah pasukan KL City dalam fasa menyerang. Dan ability yang ada pada Saravanan in term of dia punya pace dan juga larian diguna pakai dengan sebaiknya dengan membuat through ball ke bahagian hadapan untuk Saravanan dapatkan bola. Dan peluang ataupun gol corak serangan yang dilakukan oleh KL City selain pada tu adalah dengan penggunaan daripada Romain Morales, yang mana untuk Romain Morales pada game ni boleh dikatakan dia diletakkan lebih bebas, yang mana dengan pembebasan beliau berada di bahagian wide area dan juga lebih kepada di bahagian tengah, boleh dikatakan lebih kepada free roll, telah membantu banyak gerakan-gerakan yang bagus. Dan Romain Morales pun ada technically ability yang bagus. Dan di second half apabila masuk Sean Jenely, barulah kita nampak Romain Morales lebih banyak untuk berlegar-legar di kawasan tengah yang membantu bahagian serangan. Cumanya dia tak se-efektif di first half lah. Di first half Romain Morales lebih better bermain dalam situasi free roll untuk menggerakkan serangan bagi pasukan KL City, dan mereka berjaya mendapatkan 3 gol. Dan gandingan Zafri Yahya dan juga Lambert di bahagian tengah memang solid lah bermain dalam sistem double pivot. Zafri Yahya bertindak lebih more to offensive untuk membantu Paulo Josue dan juga Romain Morales di bahagian center dan juga half space, manakala Ryan Lambert lebih kepada deep line playmaker dan juga bertindak sebagai pivot untuk membantu bahagian pertahanan daripada segi defensive duty. Cumanya kekurangan semalam boleh katakan defend KL City agak sikit kurang lah. Mereka sedikit alpa apabila dah leading 3, mereka membuat kesilapan mudah, membiarkan gerakan pemain Terengganu lebih mudah untuk masuk ke dalam di box, dan mereka dihukum dengan perkara tersebut lah. Dan dalam pada masa yang sama boleh saya katakan Kevin Ray Mendoza sepatutnya boleh dikatakan belum capai tahap momentum yang baik kan. Dia banyak buat mistake juga. So boleh dikatakan kalau letak Azim mungkin jadi lagi better lah, sebab Azim pun tengah on form lah kan. Jadi secara keseluruhannya boleh dikatakan
at the end of the game, kedua-dua pasukan ada peluang yang baik. Hakimi Azim kan, lepas tu Romain Morales, Paulo Jose punya free kick, tapi disebabkan kecemerlangan Suhaimi Hussein berjaya menafikan percubaan-percubaan dari KL City. Dan untuk Terengganu pula, mereka memang dalam fasa-fasa akhir tu boleh dikatakan lack of creativity. Mereka tak boleh nak create banyak peluang yang ada sangat. So mereka kedua-dua pasukan memang kena berpuas hatilah dengan kedudukan terikat 0-0 ni. 0-0 pula 3 sama ni, dengan membawa pulang 1 mata. Jadi itulah ulasan saya. Assalamualaikum.